Hello Mak, ni Lisa ni. Mak sihat ke kat rumah tu? Hello? Ya Lisa. Mak sihat je dekat rumah ni. Lisa dah makan? Dah Mak, Lisa dah makan dah. Mak, Lisa nak cakap sikit ni. Lisa ada masalah tak cukup kuota data lah untuk kelas online. Bila masuk kelas je, akan sekat-sekat dan akan terkeluar daripada kelas online tu. Lisa rasa kelas online ni guna banyak data internet lah Mak. Lah, ya ke Lisa? Okey, tak apalah Lisa. Nanti Mak tambah duit untuk Lisa beli kuota data tambahan. Ya? Baiklah Mak, kalau macam tu, nanti Lisa telefon Mak lagi ya sebab Lisa ada aktiviti koko lagi ni Mak. Bye Mak. Kalau macam tu, nanti Mak call balik, okey? Bye Lisa. Ini ada gambar tak ni Lisa anak Encik Aisyah tu. Lisa tak dapat nak kelas online. Mana masalah data internet? Boleh tolong dia tak? Hello Yuka, tak apa, nanti Umi cuba tanya Cik Aisyah. Assalamualaikum Puan Aisyah. Ni saya Umi Alia. Waalaikumsalam Puan. Ya saya. Sebenarnya saya ada benda nak tanya Puan ni. Ya, silakan. Tadi ada beritahu saya yang Lisa dengan Puan ada masalah berkaitan kewangan. Betul ke? Kalau betul boleh Puan jelaskan? Ya, betul lah apa yang dia cakapkan tu. Saya ada sedikit masalah kewangan lepas diberhentikan sejak bulan Jun yang lalu. Pendapatan sedia ada saya tak cukup nak menanggung keperluan saya 5 beranak. Lisa pula alami masalah capaian internet sampai selalu tak dapat masuk ke kelas online. Apalah nasib saya. Saya sangat bersimpati atas nasib Puan sekeluarga. Kalau boleh izinkan, saya nak bantu Puan melalui bantuan-bantuan khas COVID-19 yang ada. Boleh juga. Tapi macam mana tu ya Puan? Nah, Puan perlu hantarkan dokumen dokumen kepada saya melalui WhatsApp. Yang lain saya akan uruskan. Baiklah, saya akan segerakannya. Terima kasih Puan. Assalamualaikum Cik Anis. Boleh saya bertanya sedikit tentang bantuan COVID-19? Waalaikumsalam. Ya, boleh kan? Begini, sebenarnya saya ada seorang kawan yang tengah mengalami masalah dari segi kewangan. Kawan saya ni sudah diberhentikan kerja dan tiada pendapatan sejak bulan Jun tahun ini. Disebabkan tiada pendapatan yang stabil, dia tak mampu menampung perbelanjaan anak sulung dia yang merupakan seorang pelajar universiti. Okey, salam macam ni Tuan. Tuan boleh hantarkan detail pemohon kepada kami untuk kami uruskan. Nanti kami akan call ketua pihak Tuan dalam masa terdekat. Baiklah, terima kasih Cik Anis. Pada tahun 2019, Malaysia telah dilanda wabak penyakit berjangkit COVID-19. Bilangan kes atau pesakit COVID-19 yang terus meningkat telah memaksa kerajaan untuk mengambil tindakan. Pada 15 Disember 2020, kerajaan Malaysia telah melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat dan Perintah Kawalan Pergerakan diperketat. Bilangan kes yang meningkat menyebabkan kerajaan terpaksa menutup sektor-sektor ekonomi bagi mencegah penularan wabak penyakit berjangkit ini. Penutupan sektor-sektor ekonomi ini secara tidak langsung telah mencetuskan sumber pendapatan rakyat dan ada di kalangan mereka yang kehilangan pekerjaan. Dengan ini, kerajaan telah menyediakan inisiatif buat mereka yang terjejas akibat situasi pandemik COVID-19. Penyertaan masalah bagi kajian ini ialah kadar pengangguran yang semakin meningkat. Menurut laporan statistik tenaga buruh yang dikeluarkan pada tahun 2020, sektor pekerjaan antara sektor yang terjejas dengan kenaikan kadar pengangguran pada suku tahun pertama 2020 iaitu 3.9% berbanding 3.3% pada suku tahun pertama 2019. Selain itu ialah penutupan dan pengurangan tempoh beroperasi bagi premis-premis perniagaan. Menurut kajian yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia 2020, pandemik COVID-19 menyebabkan majoriti masyarakat menghadapi pengurangan sumber pendapatan dan hasil jualan yang diakibatkan oleh penutupan serta pengurangan tempoh masa beroperasi bagi beberapa jenis premis perniagaan. Selain itu ialah masalah penggangguan mental turut berlaku dalam kalangan masyarakat. Menurut laporan yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia pada tahun 2020, gangguan masalah mental, emosi dan masalah obesiti juga berpotensi untuk berlaku dalam kalangan rakyat kerana masyarakat sentiasa berada di rumah dan tidak boleh melakukan sebarang bentuk aktiviti di luar rumah. Seterusnya, tujuan dan objektif. Projek ini dilaksanakan bertujuan untuk mengetahui bantuan-bantuan yang disediakan oleh pihak kerajaan untuk rakyat ketika penularan COVID-19 yang berlaku dalam negara. Kerajaan berusaha memberi pertolongan yang terbaik untuk rakyat supaya rakyat tidak terjejas akibat pandemik COVID-19. Keprihatinan kerajaan terhadap rakyat menggambarkan bahawa kerajaan amat ambil mengambil peduli dengan kebajikan dan kesejahteraan rakyat. Objektif projek ini adalah untuk satu, mengenal pasti jenis-jenis bantuan yang diberikan oleh kerajaan dalam menangani pandemik COVID-19. Yang kedua, mengenal pasti cara bantuan yang disalurkan oleh kerajaan kepada rakyat dalam menangani pandemik COVID-19. Yang ketiga, mengkaji kesan bantuan yang diberikan oleh kerajaan dalam menangani pandemik COVID-19 terhadap rakyat.
Slide yang seterusnya, saya akan menceritakan tentang kajian lepas. Pandemik COVID-19 telah menyebabkan kebimbangan di seluruh dunia dan telah memberi kesan yang mendalam terhadap ekonomi, kesihatan dan masyarakat. Menurut kajian Xiong 2013 dan WRI 2009, apabila negara dilanda krisis, bantuan kerajaan akan membantu pendapatan dan pekerjaan rakyat. Ini amatlah penting bagi kerajaan untuk membantu rakyat yang terkesan. Yang kedua, Matsubayashi, Sekijima dan Ueda 2020 mendedahkan sekiranya kerajaan tidak memberi bantuan kepada rakyat yang terjejas, ia akan memberi kesan yang negatif kepada kesihatan mental mereka. Jelaslah bahawa peranan kerajaan bertanggungjawab dalam menyediakan bantuan agar keperluan asas rakyat terjamin walaupun negara sedang menghadapi ketegangan termaksulah dalam wabak pandemik ini. Yang ketiga, berdasarkan pengumpulan maklumat dan kajian oleh Talha 2020, kelompok masyarakat yang terjejas dalam pandemik yang melanda Malaysia adalah mereka yang bekerja sebagai pedagang, majikan dan pekerja swasta dan kerajaan nelayan dan petani. Kelompok-kelompok ini terkesan kerana perintah kawalan pergerakan menyebabkan mereka kehilangan sumber pendapatan dan pekerjaan. Akhir sekali, menurut kajian Nurul Adilah Hasbullah 2020 dan Asma' A.B. Rahman 2020, dibuktikan daripada hasil tinjauan yang dijalankan oleh DOSM 2020 yang melibatkan seramai 41,386 responden. Mereka mengulas bahawa sokongan prihatin dan bantuan daripada kerajaan adalah berkesan dalam mengurangkan beban mereka sewaktu pandemik yang melanda ini. Rangsangan ekonomi kerajaan diperkukuhkan lagi dengan kenyataan Perdana Menteri bahawa bantuan yang diberi telah meringankan beban aliran tunai kira-kira 11 juta rakyat Malaysia dan menolong lebih 24 juta pekerjaan. Seterusnya, saya akan membincangkan metodologi kajian. Metodologi kajian didefinisikan sebagai kaedah atau teknik mereka bentuk, mengumpul, menganalisis data supaya dapat menghasilkan bukti yang boleh menyokong sesuatu kajian. Pada dasarnya, metodologi menggunakan dua kaedah iaitu kaedah kuantitatif dan kaedah kualitatif. Namun begitu, pengkaji telah bersetuju untuk menggunakan kaedah kualitatif kerana sangat bersesuaian dengan objektif yang dibentuk iaitu untuk mengenal pasti jenis bantuan, cara bantuan disampaikan dan kesan pemberian bantuan oleh kerajaan terhadap rakyat setelah pandemik COVID-19 melanda di negara ini. Kaedah kualitatif merujuk kepada kaedah yang mengkaji tentang persoalan yang biasanya melibatkan pertanyaan seperti bagaimana, apa dan mengapa tanpa melibatkan pengiraan ataupun statistik. Bagi kajian ini, pengkaji telah menjalankan penyelidikan melalui internet. Persoalannya, mengapakah pengkaji menggunakan internet sebagai sumber? Hal ini dikatakan demikian kerana situasi pandemik COVID-19 di negara ini tidak memberi ruang untuk pengkaji menjalankan kajian secara bersemuka ataupun kajian lapangan. Terdapat beberapa kelebihan penyelidikan melalui internet iaitu data mudah diakses, menjimatkan masa dan kos. Namun begitu, masih terdapat risiko-risiko penggunaan internet sebagai sumber. Oleh itu, pengkaji melakukan penyelidikan melalui internet dengan berhati-hati supaya maklumat ataupun data yang diperolehi daripada sumber internet adalah sahih, fakta dan boleh dipercayai. Oleh itu, boleh disimpulkan bahawa hasil kajian yang menggunakan kaedah kualitatif sangatlah jelas bagi menunjukkan gambaran sepenuhnya ataupun merumuskan sepenuhnya tentang kajian yang dibuat. Poin 1, jenis bantuan. Terdapat dua jenis bantuan yang telah dikenal pasti dalam kajian ini. Yang pertama, pakej bantuan ekonomi dan rakyat Malaysia (PERMAI) dan yang kedua, pakej perlindungan rakyat dan pemulihan ekonomi (PEMULI). Pihak kerajaan telah memperuntukkan sebanyak 15 bilion ringgit dengan melalui pelaksanaan pakej PERMAI. Melalui pakej PERMAI juga, pihak kerajaan telah menawarkan pelbagai jenis bantuan yang dapat membantu rakyat dalam menangani era pandemik COVID-19. Antara bantuan yang ditawarkan ialah mempercepatkan bayaran bantuan prihatin rakyat. Contohnya, pihak kerajaan telah menyumbangkan sebanyak RM300 kepada golongan isi rumah yang pendapatan sehingga RM5,000 sebulan. Dan yang kedua, pihak kerajaan juga telah melaksanakan kempen Shop Malaysia Online, PKS Micro dan juga kempen e-dagang PKS. Ini adalah usaha kerajaan untuk menggalakkan lagi aktiviti perniagaan usahawan kecil dan juga perniagaan secara atas talian. Jenis bantuan yang kedua iaitu pakej perlindungan rakyat dan pemulihan ekonomi. Pihak kerajaan telah menyumbangkan sebanyak 10 bilion ringgit Malaysia melalui bantuan khas COVID-19, bantuan kehilangan pendapatan dan juga bantuan perhatian rakyat. Kerajaan juga telah memperuntukkan sebanyak 15 juta ringgit Malaysia untuk menangani masalah sosial yang telah disokong oleh pihak bukan kerajaan. 6.2.
Cara bantuan disalurkan oleh kerajaan kepada rakyat dalam menangani pandemik COVID-19. Cara yang pertama adalah bantuan disalurkan secara tunai. Bantuan tunai merujuk kepada bantuan dalam bentuk kewangan yang diberikan secara langsung kepada penerima bantuan. Dalam situasi ini, penerima bantuan akan menerima wang secara tunai di bank-bank yang berkenaan. Terdapat dua cara bantuan tunai disalurkan kepada penerima, iaitu secara one-off dan secara berperingkat. Penerima bantuan secara one-off merujuk kepada kerajaan akan memberikan keseluruhan jumlah bantuan tunai sekaligus kepada penerima yang layak. Sebagai contoh, menurut Esro Awani 2021, melalui pakej pemerkasa, bantuan tunai sebanyak RM500 telah diberikan kepada rakyat yang kehilangan atau diberhentikan kerja disebabkan COVID-19. Dan tambahan RM500 Malaysia kepada penerima DPR ataupun bantuan prihatin rakyat bagi rakyat yang berpendapatan kurang daripada RM1,000 Malaysia. Seterusnya, bantuan tunai secara berperingkat merujuk kepada pembayaran tunai di bank setiap beberapa bulan. Sebagai contoh, penerima bantuan khas COVID-19 ataupun penerima BKC akan menerima duit secara tunai di bank secara berperingkat ataupun mengikut bulan. Iaitu, pada bulan Ogos dan November, penerima bantuan ini akan menerima wang sebanyak RM500 Malaysia dan RM300 Malaysia pada bulan Disember. Cara yang kedua ialah bantuan disalurkan secara atas talian. Bantuan secara atas talian merujuk kepada bantuan kerajaan yang disalurkan terus ke dalam akaun penerima. Sebagai contoh, menurut bernama 2020, melalui pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat ataupun Prihatin, kerajaan telah menawarkan bantuan kewangan sebanyak RM200 Malaysia secara sekali bayar ataupun one-off kepada semua pelajar IPT, termasuk IPTA dan IPTS, Politeknik, matrikulasi, kolej dan pelajar tingkatan 6. Bantuan ini telah disalurkan secara terus ke dalam akaun pelajar bagi meringankan beban mereka semasa pandemik COVID-19 berlaku di negara ini. Cara bantuan COVID-19 disampaikan. Seterusnya, yang ketiga, perwakilan. Bantuan secara sumbangan barangan makanan turut diberikan oleh kerajaan. Contohnya seperti program Baku Prihatin Negara 2021. Bagian baku makanan telah diberikan kepada golongan rakyat yang terjejas dan tidak bekerja disebabkan oleh wabak COVID-19. Menerusi program ini, rakyat yang akan menerima bantuan barangan keperluan ini dan bantuan ini akan disalurkan oleh sukarelawan Skuad Prihatin Negara. Yang keempat, dari segi perubatan, bantuan secara kesihatan telah juga diberikan oleh kerajaan. Skim peduli kesihatan iaitu TEKA-B40 bertujuan untuk menampung keperluan golongan berpendapatan rendah dengan memberi saringan kesihatan dan bantuan alat perubatan secara percuma. Program vaksinasi bergerak prihatin juga turut dijalankan oleh kerajaan. Program ini untuk memastikan rakyat yang tidak mampu bergerak ke pusat atau dewan vaksinasi untuk mendapatkan akses kepada vaksin COVID-19. Seterusnya, kesan bantuan. Terdapat dua kesan bantuan yang diperolehi dalam projek ini iaitu meringankan beban rakyat dan kesihatan rakyat terjamin. Yang pertama, meringankan beban rakyat. Pendapatan rakyat berkurangan akibat kebanyakan rakyat kehilangan pekerjaan semasa berlakunya pandemik ini. Oleh itu, kerajaan telah mengambil berbagai inisiatif yang terbaik untuk mengurangkan beban rakyat, seperti pembayaran secara diskaun iaitu diskaun bayaran bil elektrik dan air. Perkara ini telah mengurangkan keresahan rakyat untuk membayarnya kerana perkara ini amat penting untuk kegiatan seharian rakyat. Seterusnya adalah diskaun pembayaran PTPTN untuk pelajar yang belum menyelesaikan hutang mereka. Peruntukan bantuan kerajaan kepada rakyat telah mengurangkan tekanan rakyat dalam menghadapi cabaran-cabaran penularan wabak COVID-19 yang belum dapat kita lihat kesudahannya lagi. Kesihatan rakyat terjamin. Rakyat telah menerima suntikan vaksin bagi menguatkan lagi imuniti dalam membentuk antibodi yang kuat. Dan ini adalah untuk mencegah daripada dijangkiti oleh wabak COVID-19 dengan mudah. Pemberian vaksin adalah secara percuma dan tidak dikenakan sebarang bayaran ataupun syarat, dan ianya diberikan kepada seluruh rakyat Malaysia. Kerajaan juga menjamin vaksin yang selamat, berkualiti dan efektif sahaja diberikan kepada rakyat tanpa ada sebarang kompromi berkaitan tahap keselamatan dan keberkesanan vaksin tersebut. Kesimpulannya, bantuan yang disalurkan atau diberikan oleh kerajaan secara tidak langsung telah meringankan beban rakyat Malaysia dari segi fizikal dan juga mental. Kerajaan telah berusaha sebaik mungkin dalam melakukan berbagai inisiatif agar rakyat dapat meneruskan kelangsungan hidup dengan baik.